Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan selamat datang kepada adik-adik ke kelas sains kita pada hari ini. Hari ini kita akan sambung pelajaran bagi topik sains tahun 6, tajuk mikroorganisma. Kita akan sambung kepada subtopik iaitu proses hidup mikroorganisma. Adik-adik boleh buka buku teks muka surat 25. Okey, kita sambung proses hidup mikroorganisma. Jadi, mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup. Bila sebut menjalankan proses hidup, maknanya untuk mikroorganisma ini hidup, mesti ada proses hidup yang perlu dijalani. Boleh? Kita lihat penyiasatan. Jom uji. Aktiviti 1. Hidup mikrob. Okey, tujuan membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Alat dan bahan, botol plastik, sudu kecil, sudu besar, benang, pembaris, ais wam, belon, yeast dan gula. Okey, jadi langkah-langkah untuk membuat aktiviti ini senang sahaja. Pertama, isikan 200 ml air swam ke dalam botol plastik. Langkah kedua, masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Langkah seterusnya, tambah 1 sudu besar gula dan goncangkan botol. Langkah keempat, pasang belon pada mulut botol. Langkah kelima, buat pemerhatian kamu pada saiz belon. Langkah keenam, ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit dalam tempoh 20 saat. Langkah ketujuh, bincangkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Jadi ini eksperimen. Kita bincang secara teori sahaja. Jadi apabila kita masukkan yeast ke dalam air swam dan ditambah 1 sudu besar gula, kita akan dapati bahawa apabila kita letakkan belon pada penutup, pada muncung botol, kita dapati belon itu akan mengembang. Ini menunjukkan bahawa yeast bernafas. Kerana kita tahu semasa proses pernafasan, sesuatu benda hidup itu akan membebaskan gas karbon dioksida. Betul tak? Macam kita, bila kita hembus nafas, kita akan keluarkan gas karbon dioksida. Sama juga macam yeast. Bila kita nak tahu yeast ini bernafas atau tidak, kita buat eksperimen ini. Boleh? Jadi, apabila belon mengembang, bermakna terdapat pertambahan udara di dalam belon, menyebabkan belon mengembang. Boleh? Jadi, apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma? Yang cikgu beritahu tadilah, karbon dioksida. Seterusnya, apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Belon mengembang. Nyatakan inferens kamu tentang perubahan yang diperhatikan. Kerana belon mengembang kerana yeast bernafas dan membebaskan gas. Boleh? Senang saja kan? Mengapakah gula digunakan dalam penyiasatan ini? Gula adalah sebagai apa dia? Gula adalah sebagai makanan kepada yeast tersebut, kan? Kemudian, apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Yeast bernafas. Maknanya mikroorganisma bernafas.
Okey, Kebat. Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam? Kamu rasa yeast boleh bernafas tak? Cuba adik-adik fikir kan. Yeast tidak boleh bernafas apabila gula digantikan dengan garam. Boleh kerana keadaan yang tidak sesuai untuk proses hidup yeast. Boleh. Seterusnya, aktiviti yang kedua. Tujuan memerhati mikroorganisma bergerak. Alat dan bahan, mikroskop, penitis, slide kaca, sisip kaca, bikar, piring petri, kertas turas dan air kolam. Jadi, ini kita nak tengok mikroorganisma ni boleh bergerak atau tidak. Langkah-langkah dia adalah seperti berikut. Pertama, masukkan sedikit air kolam ke dalam bikar. Kedua, gunakan penitis untuk mengambil air kolam daripada bikar. Ketiga, titiskan air kolam ke bahagian atas slide kaca. Keempat, tutupkan titisan air kolam dengan sip kaca. Kelima, keringkan lebihan air kolam pada slide kaca dengan kertas turas. Keenam, letakkan slide kaca di atas pentas mikroskop. Ketujuh, laraskan kanta mikroskop sehingga mendapat imej yang jelas. Kelapan, perhatikan pergerakan mikrob di bawah mikroskop. Kesembilan, lakarkan mikrob yang diperhatikan. Kesepuluh, catat dan laporkan pemerhatian kamu. Jadi, eksperimen ni nak tengok sama ada mikroorganisma itu bergerak atau tidak. Boleh. Jadi, kenapa digunakan air kolam? Kerana kita tahu mikroorganisma jenis protozoa kebiasaannya hidup di dalam air kolam. Boleh. Sebab itu diambil sampel air kolam. Kerana kita tahu air kolam mengandungi banyak mikroorganisma jenis protozoa. Boleh. Okey, seterusnya. Aktiviti 3. Tujuan membuktikan kulapuk bertumbuh. Jadi adakah mikroorganisma bertumbuh? Senang saja. Sediakan 3 keping roti. Okey. Kita tengok dulu apa ni? Alat dan bahan. Plastik luksina, penyembur air, roti dan air. Langkah-langkah semburkan air kepada roti seperti yang berikut. Roti A disembur 1 kali. Roti B disembur 2 kali. Roti C disembur 3 kali. Okey. Kemudian, masukkan setiap roti ke dalam plastik luksina yang berbeza dan labelkan A, B dan C. Kemudian, buat pemerhatian ke atas roti A, roti B dan roti C selama seminggu. Maknanya, kita perhatikan hari pertama, ada tak perubahan yang berlaku ke atas roti A, roti B dan roti C. Dan rekodkan perubahan saiz dan warna kulapuk pada roti tersebut. Bincangkan pemerhatian kamu bersama-sama dengan rakan. Jadi tip dia untuk buat aktiviti ni mesti kena gunakan roti daripada bungkusan yang sama. Kalau guna daripada bungkusan yang berlainan, kemungkinan tidak tepat keputusan eksperimen, kan? Sebab roti bukan dibuat pada tarikh yang sama. Jadi mesti kena guna roti dalam bungkusan yang sama. Jadi, apakah hipotesis yang kita dapat buat daripada eksperimen ni? Adik-adik rasa roti yang manakah akan mempunyai kulapuk yang paling banyak? Adakah roti A atau roti B atau roti C? Semestinya adalah roti C. Kerana roti C adalah lebih lembab berbanding roti A dan roti B. Bermakna, keadaan yang lembab sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma kulapuk, kan? Maknanya, senanglah dia nak tumbuh. Jadi, kita akan nampak
Ada banyak kulapuk yang akan tumbuh pada roti C. Kemudian, apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh? Kulapuk bertumbuh ni maknanya pada hari pertama kita akan nampak kulapuk itu sedikit. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, kita akan dapati tompok-tompok kulapuk yang bertumbuh itu akan semakin lama tompok itu semakin bertambah. Jadi itu menunjukkan bahawa kulapuk bertumbuh. Jadi kesimpulan dia, mikroorganisma bertumbuh. Kemudian kita lihat kepada situasi di bawah yang menunjukkan beberapa keadaan yang berlaku ketika aktiviti 1, 2 dan 3 dijalankan oleh Amir dan rakan-rakan. Jadi ini yang cikgu dah terangkan tadilah. Untuk aktiviti 1 tadi, murid-murid ni akan dapat perhatikan bahawa seperti perbualan mereka. Belon mengembang selepas 20 minit aktiviti dijalankan. Apakah yang menyebabkan belon mengembang? Mungkin ada udara yang terhasil di dalam belon ini, kan? Kemudian untuk aktiviti kedua pula, ada sesuatu yang bergerak dalam titisan air kolam ini. Ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bergerak. Kemudian aktiviti ketiga, apakah yang tumbuh di atas ketiga-tiga keping roti ini? Maknanya ini nak tunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Jadi kesimpulan dia, ketiga-tiga aktiviti tersebut menunjukkan mikroorganisma ialah hidupan. Kerana mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Baik. Tugasan. Ini tak payah buat kot. Kan? Tapi kalau nak buat, boleh juga. Kan? Kita pulang. Cikgu bacakan saja. Pilih satu jenis mikroorganisma yang telah kamu kenal pasti. Bina model mikroorganisma daripada bahan terpakai dan persembahkan dengan maklumat tambahan tentang mikroorganisma tersebut. Okey, kemudian kuis. Antara berikut yang manakah mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis? Cikgu nak adik-adik tuliskan jawapannya di ruangan komen pada bawah video ini. Okey? Cikgu ulang sekali lagi kuis. Antara berikut yang manakah mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis? Tuliskan jawapan di ruangan komen video ini. Sama ada fungi, protozoa atau alga. Dan nyatakan kenapa adik-adik pilih jawapan tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pertumbuhan mikrob. Tengok pada gambar menunjukkan situasinya. Dina mendapati jambu batu yang dibelinya seminggu yang lalu ditumbuhi kulat. Alamak, dah rosak. Bagaimanakah buah ini boleh rosak? Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Mari kita jalankan eksperimen untuk menyiasat faktor yang menyebabkan buah jambu batu menjadi rosak. Jadi eksperimen ini nak tengok faktor pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan yang macam mana sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Jadi kita tengok dulu. Buah jambu ini rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada buah jambu ini? Kemudian budak lelaki ni buat hipotesis. Dia kata, saya rasa pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Jadi ini hipotesis ni maknanya kesimpulan awal sebelum dia buat
eksperimen. Kan? Okay, mari kita rancang eksperimen untuk menguji hipotesis itu. Kita boleh menentukan faktor tersebut dengan menggunakan pelbagai keadaan yang berbeza seperti jadual di bawah. Okay. Kemudian kita tetapkan saiz kepingan jambu sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Potong 10 keping jambu batu yang nipis supaya mudah untuk dikeringkan. Jadi contoh dia seperti yang ditunjukkan dalam buku teks lah. Kan? Kita bahagi kepada 5 faktor. Pertama, faktor udara. Kedua, faktor air. Ketiga, faktor nutrien. Keempat, faktor keasidan. Kelima, faktor suhu. Senang sahaja. Kepingan jambu batu yang pertama, okey, dibiarkan terbuka. Kemudian, jambu batu yang kedua diletakkan dalam beg plastik yang mana semua udara di dalam plastik disedut dengan pam vacuum dan diikat. Okey? Boleh? Maknanya, jambu batu A dimasukkan dalam beg plastik tetapi dibiarkan terbuka. Jambu batu AI diletakkan dalam plastik dan disedut udara dengan pam vacuum kemudian diikat. Kemudian jambu batu B dikeringkan menggunakan pengering rambut dan beg plastik diikat. Manakala jambu batu BI beg plastik diikat tanpa dikeringkan. Kemudian faktor nutrien, jambu batu C dimasukkan 50 ml gula dan diikat. Manakala jambu batu CI dimasukkan 50 ml larutan tanpa gula dan diikat. Seterusnya, faktor keasidan pula, jambu batu D dimasukkan dengan 50 ml cuka dan diikat. Jambu batu DI, beg plastik diikat. Kemudian faktor suhu, jambu batu E diikat dan diletakkan di dalam peti sejuk. Manakala jambu batu EI diikat dan diletakkan di luar peti sejuk. Jadi, ke-10 jambu batu ini diletakkan dalam keadaan yang berbeza mengikut faktor yang ingin diuji. Selepas seminggu, hipotesis yang dibuat oleh budak lelaki ini akan diperhatikan dan dicatatkan di dalam jadual seperti yang ditunjukkan ni. Kemudian tulis satu laporan hasil eksperimen kamu dan kita akan lihat faktor yang manakah menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma ataupun faktor yang manakah menyebabkan kulat bertumbuh pada jambu batu. Adik-adik rasa untuk faktor udara, sama ada jambu batu A atau jambu batu AI, jambu batu mana yang akan berkulat? Jambu batu yang akan berkulat adalah jambu yang dibiarkan terbuka kerana mikroorganisma memerlukan udara untuk hidup. Kenapa jambu batu AI kulat tidak boleh bertumbuh? Kerana jambu batu AI tidak mendapat udara kerana udara telah dikeluarkan daripada plastik dengan pan vacuum dan diikat. Untuk faktor air, di antara jambu batu B dengan jambu batu BI, kita akan dapati bahawa jambu batu B tidak berkulat, manakala jambu batu BI berkulat. Kerana
mikroorganisma memerlukan air untuk hidup atau untuk bertumbuh. Kemudian faktor nutrien. Di antara jambu batu C dengan jambu batu Ci, mikroorganisma bertumbuh pada jambu batu C. Kerana pada jambu batu C ni terdapat 50 ml gula yang menjadi nutrien kepada mikroorganisma supaya mikroorganisma dapat bertumbuh. Manakala jambu batu Ci kulat tidak bertumbuh ataupun ada sedikit saja kan. Boleh. Kemudian faktor keasidan. Di antara jambu batu D dengan jambu batu Di, adik-adik akan dapati bahawa jambu batu yang dimasukkan dengan cuka, kulat tidak akan bertumbuh. Manakala jambu batu Di, kulat akan bertumbuh. Kerana jika keadaan yang terlalu berasid, mikroorganisma tidak boleh hidup dalam keadaan keasidan yang sangat tinggi. Boleh? Untuk hidup, mikroorganisma mestilah mempunyai keadaan keasidan yang sesuai supaya mikroorganisma dapat hidup. Kemudian, faktor suhu. Untuk faktor suhu, jambu batu yang diletakkan di dalam peti sejuk tidak berkulat. Manakala jambu batu yang diletakkan di luar peti sejuk akan berkulat. Kerana suhu yang sesuai menyebabkan kulat bertumbuh pada buah jambu batu kan. Maknanya suhu bilik. Kalau keadaan suhu yang sejuk atau keadaan suhu yang panas, suhu itu tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tidak sesuai untuk mikroorganisma hidup. Boleh? Jadi apakah kesimpulannya? Untuk mikroorganisma hidup, faktor dia adalah mikroorganisma memerlukan udara, air, nutrien, keasidan yang sesuai dan suhu yang sesuai supaya mikroorganisma boleh bertumbuh dan hidup. Itu kesimpulan dia. Kita pergi kepada kesan buruk mikroorganisma. Kita lihat perbualan ini. Dek, jangan makan roti. Tu, dah lepas tarikh luput. Tengok tu, dah berkulat pun. Apakah yang akan berlaku sekiranya Amir makan roti yang telah tamat tempoh dan berkulat itu? Kamu rasa apa akan berlaku kepada Amir? Ya, Amir akan mengalami keracunan makanan atau sakit perut, kan? Kerana makanan tersebut telah ditumbuhi kulat. Jadi selain daripada mikroorganisma boleh merosakkan makanan, kesan buruk mikroorganisma yang lain kepada manusia boleh menyebabkan penyakit seperti konjungtivitis, sakit mata, tuberkulosis. Tuberkulosis ni maknanya jangkitan mikroorganisma pada salur pernafasan, pada organ pernafasan, menyebabkan batuk-batuk, kan? Kemudian menyebabkan kurap atau penyakit kulit. Kemudian menyebabkan malaria. Malaria ni demam malaria, kan? Jadi mikroorganisma menyebabkan penyakit berjangkit seperti yang cikgu dah nyatakan tadi. Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Mengapakah penyakit ini sukar untuk diubati? Di antara ketiga-tiga penyakit ini, penyakit mana yang disebabkan oleh virus?
Virus. Mana virus? Okey, adik-adik boleh fikir kan? Kenapa penyakit yang disebabkan oleh virus sukar diubati? Kenapa? Cuba fikir. Okey, seterusnya mikroorganisma juga boleh merosakkan makanan dan menyebabkan perubahan tekstur kan? Tekstur, rupa, bau dan rasa. Maknanya sifat fizikal makanan tu dah berubah. Kalau dulu biskut itu rangup, bila dah rosak, dah lemau, dah lembik. Kemudian rupa pun dah berubah warna kan? Bau busuk dan rasa pun dah tak sedap. Kemudian bakteria yang ada di dalam mulut menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid yang menyebabkan perebutan gigi. Mikroorganisma menyebabkan perebutan gigi. Seterusnya, bakteria seperti salmonella yang terdapat dalam makanan rosak akan membiak dan mengeluarkan toksik di dalam usus manusia menyebabkan keracunan makanan. Jadi itu adalah di antara beberapa kesan buruk mikroorganisma kepada manusia. Boleh? Jadi bagaimanakah kita dapat mengelakkan kesan buruk daripada mikroorganisma? Mestilah makan makanan yang masih elok, menjaga kebersihan diri, kan? Seterusnya, selain mikroorganisma memberi keburukan kepada manusia, terdapat juga mikroorganisma yang memberi manfaat yang baik kepada manusia. Contoh, mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberikan faedah kepada hidupan lain. Contohnya, bakteria boleh digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Yeast digunakan dalam pembuatan roti, tapai dan tempe. Manakala penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Boleh? Ini adalah kegunaan mikroorganisma. Badan manusia mempunyai sistem pertahanan badan semula jadi atau sistem imunisasi. Okey, boleh? Jadi sistem ini membolehkan manusia melawan mikroorganisma yang masuk ke dalam badan dan mengelakkan badan daripada mudah dijangkiti penyakit. Sebagai contoh, vaksin. Vaksin ini sebenarnya mengandungi mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Tetapi mikroorganisma ini telah dilemahkan. Dan apabila vaksin disuntik ke badan manusia, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit ini tidak boleh menjangkiti manusia. Sebaliknya, akan memberi pengecaman kepada sistem imunisasi badan bahawa virus ini boleh memudaratkan manusia. Jadi sistem imunisasi badan akan membina lebih kekuatan supaya sekiranya terdapat lagi mikroorganisma ini yang cuba menjangkiti badan, sistem imunisasi akan dapat melawan mikroorganisma yang masuk ke dalam badan. Boleh? Jadi vaksin ni adalah untuk menguatkan sistem imunisasi badan supaya lebih kebal daripada jangkitan penyakit tertentu, kan? Seterusnya, mikroorganisma juga boleh digunakan dalam penguraian bahan organik. Contoh, mikroorganisma akan mereputkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu.
Perebutan bahan ini membentuk baja organik. Boleh dibuat baja organik. Baja organik ni digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain itu juga, bakteria digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Selain kesan buruk, ada mikroorganisma yang memberikan faedah kepada hidupan lain. Antaranya ialah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik, vaksin, penguraian dan perebutan bahan organik, pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan untuk kesejahteraan manusia. Jadi, itu adalah contoh contoh kegunaan mikroorganisma yang memberi manfaat kepada manusia. Selain itu juga, ada juga bakteria baik yang dikenali sebagai lactobacillus yang digunakan untuk menghasilkan yogurt. Jadi yogurt ini akan hidup di dalam usus manusia untuk memecahkan karbohidrat agar makanan mudah dicernakan dan mengelakkan cirit-birit. Boleh. Jadi itu adalah kegunaan dan kebaikan mikroorganisma kepada hidupan lain. Okey, Bat. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati tidak mereput. Apa akan berlaku kalau hidupan yang mati tidak mereput? Mesti akan berlambak bangkai-bangkai hidupan di atas muka bumi, kan? Susah pula. Okey, ini aktiviti membuat yogurt. Jom uji. Yogurt segar. Tujuan menghasilkan yogurt menggunakan mikroorganisma. Alat dan bahan yang diperlukan: periuk, balang kaca, tuala kecil, 200 ml susu segar dan 20 gram kultur yogurt. Cara dia, didihkan balang kaca dan sudu selama 5 minit. Tujuan dia untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat pada balang kaca dan sudu. Seterusnya, panaskan susu segar selama 5 minit dengan api perlahan. Ketiga, masukkan susu tadi ke dalam balang kaca dan rendam dalam air paik sehingga susu menjadi suam. Bila susu dah jadi suam, masukkan kultur yogurt dan kacau perlahan-lahan sehingga tidak berketul. Langkah kelima, tutup dan balutkan balang dengan tuala kecil selama 6 hingga 8 jam bagi mengekalkan suhunya. Apabila yogurt sudah kental, masukkan ke dalam peti sejuk untuk disimpan. Ketujuh, hidangkan yogurt dengan buah-buahan, bijirin atau kekacang. Dah siap yogurt, boleh makan. Sedap tak yogurt? Tentulah sedap, kan? Jadi itulah kegunaan kultur yogurt, ataupun dalam kultur yogurt itu mengandungi mikroorganisma yang boleh menghasilkan yogurt. Okey, soalan dia, bagaimanakah mikroorganisma menukarkan susu kepada yogurt? Bagaimana? Jadi dalam kultur yogurt mengandungi mikroorganisma. Jadi apabila kultur yogurt dicampur dengan susu, mikroorganisma akan menjalankan tindak balas proses hidup dengan susu tersebut, menyebabkan rasa susu tadi akan berubah menjadi masam. Okey, dan terjadilah yogurt, kan? Boleh? Okey, mengapakah bekas kaca dan sudu perlu dididihkan selama 5 minit? Untuk membunuh atau mematikan mikroorganisma yang tidak diperlukan pada balang kaca dan sudu, kan? Untuk bersihkanlah balang dan sudu kaca daripada mikroorganisma yang lain yang tidak berkaitan dalam penghasilan yogurt. Okey, perihalkan kegunaan mikroorganisma dalam pembuatan yogurt. Macam tadilah, kan, kita buat.
Jadi kultur yogurt boleh didapati di kedai membuat kek atau pasaraya. Seterusnya, hidup sihat, hidup sejahtera. Jadi, setelah kita belajar tentang mikroorganisma, kita hendaklah tahu bahawa mikroorganisma ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Dan kita tahu mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Sebagai langkah pencegahan, kita boleh mengamalkan amalan hidup yang sihat supaya kita dapat menghindari penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Contoh dia, jadi adik-adik boleh baca perbualan ni. Contohnya situasi menunjukkan seorang budak bermain bola sepak dalam keadaan dia berpeluh. Dia tak basuh tangan. Dia makan roti. Kan? Makan roti. Kemudian dia sakit perut. Kenapa? Mungkin tangan dia ni sudah tercemar dengan mikroorganisma semasa dia bermain bola. Dia pegang bola atau dia jatuh, tangan dia sentuh padang rumput kan. Mungkin ada mikroorganisma yang kena pada tangan dia bila dia tak basuh tangan. Dia makan roti. Makanan itu telah tercemar dengan mikroorganisma tadi, menyebabkan budak lelaki ini mengalami sakit perut. Boleh. Kemudian, mengelakkan berkongsi tuala dengan orang lain. Contoh, budak lelaki ini, dia guna tuala abang dia. Abang dia ada kurap. Okey, abang dia ada kurap. Jadi, selepas seminggu, sebabkan budak ini guna tuala abang dia, budak lelaki ini juga akan mendapat penyakit kurap. Jadi, elakkan berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Kemudian, sekiranya anda tidak sihat dan mengalami demam selesema contohnya, apabila bersin, hendaklah menutup mulut. Boleh? Apabila bersin atau batuk, hendaklah menutup mulut. Kerana sekiranya tidak dilakukan sedemikian, boleh menyebabkan penyakit itu berjangkit kepada orang lain. Jadi budak ini dia bersin. Dia tak tutup mulut. Kawan dia ada berdekatan. Menyebabkan 2 hari kemudian, kawan dia juga akan dijangkiti mikroorganisma. Boleh. Kemudian, jika penyakit berjangkit itu teruk, seorang pesakit hendaklah diasingkan atau dikuarantinkan daripada orang lain supaya penyakit berjangkit boleh dikawal. Okey, fikir sejenak. Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Adik-adik boleh nyatakan di ruangan komen. Penyakit apakah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes? Bagaimanakah kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini? Cikgu nak adik-adik nyatakan jawapan untuk persoalan ini pada ruangan komen video kelas kita. Boleh? Cikgu ulang. Penyakit apakah yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Dan bagaimana cara untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini? Boleh nyatakan pendapat adik-adik pada ruangan komen. Klik info. Peluh pada badan sebenarnya tidak berbau. Bakteria pada badan yang bercampur dengan peluh menyebabkan badan berbau. Ni info lah Okey, seterusnya. Mengamalkan kebersihan di dapur. Kan? Bila nak menyediakan makanan, dapur hendaklah dalam keadaan bersih untuk mengelakkan makanan akan tercemar. Okey, tengok situasi ni. Mengapakah dapur ini sangat kotor? Kita kan nak sediakan makanan untuk orang makan. Jadi, kalau keadaan dapur yang kotor, makanan yang dimasak mungkin akan tercemar dengan mikroorganisma yang boleh menyebabkan apabila orang makan, orang akan mendapat penyakit. Kemudian, dari manakah kamu ambil air itu?
Budak ini ambil air daripada air paip. Jadi sebelum nak minum air, apa yang perlu dibuat? Hendaklah memasak terlebih dahulu air tersebut untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat di dalam air. Kan? Okay, tugasan. Ni nak buat boleh. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang punca, tanda-tanda dan cara-cara untuk mencegah penyakit berjangkit. Gunakan perisian Microsoft Office PowerPoint atau perisian yang sesuai untuk membuat laporan secara kreatif dan inovatif daripada maklumat yang dikumpulkan. Kongsikan hasil laporan kamu di dalam blog. Ini kalau ada adik nak buat, ada adik bolehlah. Kalau ada adik buat, boleh kongsikan dengan cikgu. Kemudian, tadi kita lihat situasi yang mana amalan buruk yang boleh menyebabkan mikroorganisma menjangkiti manusia dan menyebabkan penyakit. Jadi, hendaklah ubah tabiat tersebut kepada amalan harian yang sihat. Okey. Pertama, kita lihat pada gambar ini. Apa situasi yang ditunjukkan pada gambar ini? Bilik dalam keadaan tidak teratur, bersepah dan kotor kan. Ada makanan kan. Yang ni sampah terbalik. Ada lipas lagi. Bantal pula kotor kan. Sama bantal pun kotor. Jadi menjaga kebersihan bilik tidur seperti membuang sisa makanan, kotoran dan sampah dapat mengelakkan bau busuk. Serangga seperti lipas dan semut tidak akan memasuki bilik kita. Kena kemas bilik bagi bersih. Kemudian amalan lain yang dapat mencegah penyakit berjangkit adalah sentiasa membasuh tangan apabila selesai melakukan kerja-kerja, terutamanya melibatkan kerja-kerja yang kotor kan. Kena sentiasa amalkan membasuh tangan dengan sabun. Kemudian, apabila menyediakan makanan dan untuk mengelakkan makanan daripada tercemar, makanan hendaklah ditutup dengan penutup tudung saji supaya lalat-lalat yang membawa penyakit tidak dapat hinggap pada makanan kan, dan makanan akan selamat daripada tercemar. Elakkan makan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Kalau tahu makanan tu dihinggapi lalat, kalau boleh elakkan. Dan untuk mengelakkan makanan tercemar, hendaklah ditutup dengan penutup makanan. Kemudian apabila mandi, hendaklah mandi dengan sabun atau sabun antiseptik yang dapat membersihkan badan dan menghilangkan kuman yang terdapat pada badan yang berpeluh. Kan? Bila mandi, pakai sabun. Kemudian bila berada di tempat awam, perlu memakai penutup hidung dan mulut semasa wabak penyakit yang merebak melalui udara. Contohnya, dalam situasi sekarang, penyakit COVID-19 kan. Bila kita nak keluar rumah, mesti kena memakai penutup hidung dan mulut untuk mengelakkan penyakit yang merebak melalui udara. Seterusnya, kita elakkan dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Contohnya konjungtivitis. Konjungtivitis ni penyakit sakit mata. Kalau kita nampak kawan kita ada kena penyakit konjungtivitis atau kita nampak kawan kita mata merah, kalau boleh jangan berada dekat dengan dia supaya kita terhindar daripada berjangkit dengan penyakit tersebut. Kemudian, tangan juga hendaklah dibersihkan menggunakan cecair pembasmi kuman yang selalunya diletakkan di hospital dan klinik. Ni kena selalu bersihkan tangan. Kerana tangan kita lah yang selalu memegang benda-benda yang ada di sekeliling kita kan. Kita tak tahu kuman ni berada di mana. Jadi semua amalan ini mestilah dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi amalan harian yang sihat ini akan mencegah kita daripada dijangkiti penyakit berjangkit.
Jadi tugasan kalau nak buat boleh buat. Kalau mampu buat, buatlah. 1. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan kecil. Kumpulkan maklumat daripada internet, buku dan bahan-bahan lain tentang kaedah-kaedah yang boleh diamalkan untuk menghindarkan kita daripada penyakit berjangkit. Persembahkan dapatan dalam bentuk Microsoft PowerPoint di hadapan kelas. Emailkan kepada guru dan rakan-rakan di dalam kelas kamu. Kalau nak buat, boleh buat. Kan? Kalau dah buat, kongsikan dengan cikgu. Kemudian ini ulang kaji, adik-adik boleh baca. Dan latihan untuk tajuk mikroorganisma. Cikgu nak adik-adik buat latihan ini di dalam buku tulis sains. Salin soalan dan jawab setiap soalan ini di dalam buku tulis sains. Ada sebanyak 8 soalan. Okey. Jom cuba memburu bakteria. Okey, memburu bakteria. Tujuan, mengenal pasti tempat yang banyak mengandungi bakteria. Alat dan bahan, 5 piring Petri bertutup, plastik berzip, putih kapas, pen penanda, sarung tangan pakai buang, 100 ml air panas dan 100 gram serbuk agar-agar. Langkah dia, campurkan serbuk agar-agar dengan air panas, kacau sehingga serbuk agar-agar larut. Langkah kedua, tuangkan larutan agar-agar ke dalam 5 piring Petri. Tutup dan biarkan sejuk. Ketiga, pakai sarung tangan dan calitkan 4 putih kapas pada setiap lokasi yang berlainan. Contoh lokasi, longkang, dinding, pasu, pokok dan lain-lain. Masukkan putih kapas tersebut ke dalam plastik berzip dan labelkan. Calitkan setiap putih kapas tadi ke atas permukaan agar-agar di dalam piring Petri. Tutup piring Petri, labelkan dan simpan dalam suhu bilik. Biarkan satu piring Petri tanpa sebarang calitan. Piring Petri ini ialah kawalan eksperimen. Maknanya, satu piring Petri yang tidak menerima sebarang calitan tu adalah sebagai kawalan. Maknanya, piring Petri tersebut akan menjadi piring Petri yang tidak tercemar dengan mikroorganisma. Kan? 7. Rekodkan pemerhatian setiap hari selama seminggu. 8. Laporkan pemerhatian kamu di hadapan kelas. Jadi, sekiranya contoh piring Petri yang dicalik dengan putih kapas di lokasi seperti longkang dinding, sekiranya piring Petri itu kita dapati agar-agar itu berubah keadaan dia, itu bermakna terdapat mikroorganisma di kawasan di mana kita calik putih kapas itu tadi. Boleh? Sebab itu kita ada piring Petri yang tak ada calitan. Itu piring Petri yang bebas daripada bakteria. Okey. Jadi soalan dia, agar-agar yang manakah mengalami pertumbuhan mikroorganisma paling banyak? Mengapa? Kamu rasa di kawasan mana terdapat pertumbuhan mikroorganisma yang paling banyak? Longkang, dinding, pasu, pokok atau di mana? Kalau ikut pendapat cikgu rasa di longkang lah. Paling banyak terdapat mikroorganisma. Kan? Maknanya piring Petri yang dicalik dengan putih kapas dari longkang itu adalah yang paling banyak pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, sebagai tips, kalau dah siap jalankan aktiviti, hendaklah peralatan itu dibasuh di dalam air panas selama 5 minit untuk membasmi mikroorganisma. Kan? Jadi, ini sebenarnya aktiviti di sekolah lah. Okay. Tak perlu buat pun di rumah kan. Tak boleh buat di rumah ni. Kena buat di sekolah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap adik-adik akan dapat memahami tentang tajuk mikroorganisma. Okey. Sekiranya adik-adik tak faham, adik-adik boleh rujuk guru masing-masing supaya
adik-adik lebih jelas tentang topik ini. Boleh? Jadi, itu sahaja. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.